Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi peluang, masih diberi kesihatan untuk kita sama-sama murajaah dan saya dapat meneruskan perkongsian berkaitan dengan subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak bincang berkaitan tajuk sirah tingkatan 2 yang bertajuk As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ni kalau diterjemahkan adalah kita nak bincang berkaitan dengan antara sahabat yang awal memeluk Islam, yang mana kali ini kita nak bincang dalam buku teks tingkatan 2 ni, kita bincang berkaitan dengan yang pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, dan yang keempat Bilal bin Rabah. Okey, kita teruskan. Okey, untuk Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, kita semua tahu bahawa beliau adalah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ismu, nama dia Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Kunyah ni adalah nama nama gelaran ataupun panggilan gelaran adalah Ummu Hind. Okey, Ummu Hind ni diberi gelaran kerana ada anak dia bersama suami yang kedua. Sebelum Rasulullah ni suami yang ketiga sebenarnya. Suami yang kedua, dia ada anak yang bernama dia ada anak yang bernama Hindun. Okey. Kita sentuh kejap lagi. Kemudian zaujuha al-awwal, Abu Halah ni sebenarnya yang kedua. Yang pertama, nama suami dia adalah Atik. Nama Atik bin, kita tengok sekejap. Okey, Atik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Okey. Suami dia yang suami Sayyidatina Khadijah yang pertama, kemudian suami yang kedua Abu Halah bin Zararah Al-Tamimi, kemudian suami yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi dalam buku teks ni dia kira zaujahul awal Abu Halah, zaujuha as-sani Rasulullah. Okey, kemudian al-aulad minar rasul, anak hasil dari perkongsian hidup dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Okey, munaqibuha, kelebihan dia adalah awwaluman aslama minar rijal wan nisa, iaitu orang yang pertama yang memeluk Islam dalam kalangan lelaki dan perempuan. Dia orang yang pertama yang memeluk Islam. Kemudian sanatul wafat fi sanatil hadiyah asyarah minan nubuwah bi Makkah, iaitu dia wafat pada tahun ke-11 Hijrah, tahun ke-11 kenabian di Mekah, dan masa tu sebelum hijrah lah. Okey, dan kalau kita tengok nasab dan kelahiran beliau, nama beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Kemudian ibu dia bernama Fatimah binti Zaidah bin Asyam bin Rawahah bin Hajar bin Abdu bin Ma'ish bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Dan Sayyidatina Khadijah ni dilahirkan di kota Mekah pada 15 tahun sebelum peperangan tentera bergajah berlaku. Okey, kemudian
gelaran-gelaran yang diberi kepada Sayyidatina Khadijah ni banyak. Okey, dia ada gelaran dia yang mana nama gelaran dia sebelum dia berkahwin dengan Nabi, dan ada juga nama gelaran selepas dia berkahwin dengan Nabi. Okey, gelaran dia yang pertama sebelum berkahwin dengan Nabi adalah At-Tahirah, iaitu bermaksud yang suci, sebab dia Sayyidatina Khadijah ni dia tak bercampur dengan peniaga-peniaga lelaki. Dia tak bercampur. Kemudian dia tak bercampur juga dengan wanita-wanita yang buat kerja yang lalai. Maksudnya pergi majlis tari menari ke apa ke, dia tak pergi. So yang kedua, Sayyidah Nisa'u Quraisyin, iaitu penghulu wanita Quraisy ataupun puteri Quraisy. Sebab dia keluhuran akhlak dia, ketinggian martabat dia dan kemuliaan maruah dia. Okey, kemudian dia ada gelaran setelah menikah dengan Nabi. Yang pertama Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Yang kita tahu semua isteri-isteri Nabi digelarkan dengan Ummul Mukminin. Yang kedua Sayyidah Nisa Al-Amin. Yang ketiga Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Okey, itu tiga gelaran kepada Sayyidatina Khadijah selepas dia berkahwin dengan Nabi. Okey, kemudian kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang ketiga Sayyidatina Khadijah. Suami yang pertama dia Atiq bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi, dan hasil daripada perkahwinan dengan Atiq ni dia ada anak bernama Abdullah. Kemudian kahwin lagi dengan Abu Halah Az-Zurarah ni At-Tamimi, dan dia dapat 3 orang cahaya mata bernama Hindun, Haris dan Zainab. Kemudian disebabkan oleh dia berkenan dengan Nabi ni semasa Nabi pergi bawa barang dagangan dia, kemudian dia dengan peribadi Nabi ni dia berkenan dan dia berkahwin dengan Nabi dan dapat 6 orang cahaya mata, iaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah Az-Zahra. Okey, dan kemudian kelebihan dia macam tadilah kita cerita, kelebihan dia adalah dia orang yang pertama yang memeluk Islam. Kewafatan dia dikatakan Siti Khadijah ni dia wafat sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Okey. Dan sebelum dia wafat, dia pesan pada Nabi, dia kata, kalaulah aku tak ada nanti dan Rasulullah dalam kesusahan, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, dia kata, jual, dan hasil daripada jualan tulang belulang dia tu infakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah sikit sebanyak berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Dan kemudian kita berpindah kepada figura yang kedua, iaitu Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah ni binti Abu Bakar adalah anak kepada Sayyidatina Abu Bakar As-Siddiq. Kunyah dia Ummu Abdillah, ibu kepada hamba Allah. Zaujuha, suami dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarikhun nikah ma'ar Rasul, tarikh dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Syawal fi sanatis saniyah minal hijrah, pada bulan Syawal pada tahun yang kedua hijrah, ba'da Ghazwatul Badar, iaitu selepas peperangan Badar. Munakibuha, kelebihan dia adalah afqahun nisa'i wa a'lamahunna biddin wal adab. Kelebihan dia adalah seorang wanita yang sangat memahami berkaitan dengan agama, dan dia pula mengajar berkaitan dengan agama dan adab kepada sahabat-sahabat yang lain. Okey, dan kemudian kita tengok ada 2 hadis riwayatun
bilangan hadis yang diriwayatkan adalah sebanyak 2210 hadis. Dan dia wafat pada tahun 57 Hijrah dan disemadikan di Baqi'. Okey, daripada nasab keturunan dia ni, bapa dia bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ibu dia pula bernama Ummu Rumman bin Amir bin Uwaimir radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ni adalah anak daripada hasil perkahwinan Saidina Abu Bakar yang kedua. Okey. Saidina Abu Bakar ni dia ada 3 orang isteri. Yang pertama bernama Utailah bin Abdul Uzza. Dia dapat anak 2 orang, iaitu Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Kemudian perkahwinan yang kedua Ummu Rumman bin Amir. Okey, dan dapat 2 orang anak juga, iaitu Abdul Rahman dan Aisyah ni lah. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar kahwin lagi dengan Asma bin Umais. Dan dia dapat anak nama Muhammad. Okey, Asma bin Umais ni pada awalnya adalah isteri Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Ja'far meninggal pada peperangan Mu'tah. Okey. Kemudian dia Abu Bakar ambil Asma bin Umais ni selepas kewafatan Ja'far bin Abi Talib tu. Abu Bakar ambil Asma jadi isteri dia. Asma bin Umais, bukan Asma anak dia tu lah. Okey. Dan selepas Abu Bakar wafat, Asma bin Umais ni, Saidina Ali pula yang ambil dia menjadi isteri. Okey, itu antara sikit sebanyak berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. Okey, kemudian kita tengok Abdurrahman bin Auf. Okey, nama dia Abdurrahman bin Auf bin Abdul Haris. Okey, kunyah dia Abu Muhammad. Tarikh lahir dia, tarikhul wiladah ba'da amil fil bi asyri sanawatin, iaitu 10 tahun selepas tahun gajah. Maksud dia lebih muda daripada Rasulullah lah. Kemudian Al-Hurfah At-Tajir As-Sura Al-Munfiqu Amwaluhu Fi Sabilillah, iaitu beliau merupakan seorang ahli perniagaan yang banyak menyumbangkan harta dia ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, munakibuhu ahadul mubasyirin bil jannah, iaitu salah seorang sahabat yang dijamin syurga, dan ahadus sittah min ashabis syura, iaitu dia adalah salah seorang daripada 6 sahabat dalam majlis syura. Okey. Kemudian islamuhu ala yadin Abi Bakrin As-Siddiq. Dia memeluk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar yang mendakwah dia untuk memeluk Islam. Dan seterusnya ada dul hadis riwayatun, bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf ni sebanyak 65 hadis, dan wafat pada tahun 33 Hijrah di Syam. Okey. Kalau kita tengok berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf ni, pada sebelum dia memeluk Islam pada zaman jahiliyah, Abdurrahman bin Auf ni nama sebenar dia adalah Abu Amr. Dan dia selepas dia memeluk Islam, dia guna nama Abdurrahman. Dan dia ni memeluk Islam 2 hari selepas Saidina Abu Bakar memeluk Islam. Okey, dan Abdurrahman bin Auf ni dia berasal daripada keturunan Bani Zuhrah. Okey. Dan Abdurrahman bin Auf ni dia banyak cerita berkaitan dengan cara dia menginfakkan harta dia kepada jalan Allah, yang seperti dia dah bagi 700 ekor unta untuk penduduk Madinah. Dia jual tanah dia dengan harga 40,000 dinar dan bahagikan harta tersebut kepada semua kaum dia, isteri-isteri Nabi dan fakir miskin.
Kemudian pada peperangan Tabuk, dia telah menyumbangkan 200 tahil emas, 500 ekor kuda perang dan 1,500 ekor unta tunggangan. Begitulah hebatnya Abdul Rahman bin Auf ni, seorang ahli perniagaan yang gunakan harta dia memang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tengok sahabat yang terakhir yang kita nak bincang dalam tajuk ni adalah berkaitan dengan Bilal bin Rabah. Okey, Bilal bin Rabah ni berkaitan dengan Bilal bin Rabah, nama dia adalah Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal bin Rabah Al-Habsyi itu merujuk kepada Habsyah, tempat kelahiran dia. Kunyah Abu Abdullah, gelaran dia adalah Abu Abdullah. Sifatul khuluqiyah, sifat peribadi dia adalah dia ni kana syadidul samarah, iaitu bertubuh yang agak gelap, badan dia, wajah dia gelap. Nahifan tiwalan, dan dia ni tu kurus dan tinggi. Khafif al-aridin, dan orang kurus dan tinggi ni dia ringan lah. Okey, kemudian munaqibuhu, kelebihan dia, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khazana Rasul ala baiti malihi, dan ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal. Okey, ada dua hadis riwayatu, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah sebanyak 44 hadis. Dan wafatuhu, beliau meninggal pada tahun 20 Hijrah di Damsyik. Okey, berkaitan dengan Bilal bin Rabah ni, kalau kita tengok Bilal bin Rabah, dia ni berasal daripada ayah dia lagi. Rabah tu adalah hamba, seorang hamba, dan ibu dia bernama Hamamah daripada Habsyah. Dengan dilahirkan sebagai hamba, beliau terpaksa bekerja untuk tuan dia, iaitu Umayyah bin Khalaf. Dalam satu ketika, pada ketika dia memeluk Islam, Umayyah ni, kalau kita tengok kisah yang masyhur berkaitan dengan Bilal ni, dia disiksa, dia dihempap dengan batu di tengah panas dan sebagainya, dan dia kemudiannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Dan dia sebenarnya diceritakan Bilal ni adalah seorang yang mempunyai ketinggian yang segak dan menawan, berkulit perang gelap, yang tadi itulah, dengan mata yang berkilauan, hidung yang halus dan kulit yang berseri. Okey. Dia ni sangat hebat sehingga kan Nabi melantik dia sebagai muazzin dia, tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan kita di Malaysia ni tak ada tak ada pekerjaan yang dipanggil sebagai muazzin. Kita tukar kepada Bilal kan. Okey, kalau kita pergi masjid ada bilik Bilal, ada Bilal diperlukan kalau jawatan kosong ke apa ke, berasal daripada nama Bilal bin Rabah ni. Dan tugas Bilal ni sampai sekarang pun kalau orang panggil Bilal, tugas dia adalah tukang azan di masjid dan surau dan sebagainya. Okey, kemudian itulah sikit sebanyak berkaitan dengan tajuk As-Sabiqunal Awwalun yang dapat saya kongsikan. Saya mohon maaf sekiranya dalam video ini banyak ada kecacatan, ketidakfasihan saya bercakap. Saya minta maaf dan harapnya video ini boleh sama-sama membantu kita semua untuk murajaah berkaitan dengan pelajaran Usuluddin bagi peringkat kalau tingkatan 1, 2, 3 ni peringkat PT3 lah. Okey, untuk murajaah para pelajar dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.